Dalam pelajaran sebelum ini, kami membentangkan pelbagai penunjuk berkaitan pekerjaan. Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan penunjuk berkaitan penggunaan dan keyakinan perniagaan. Berkenaan jualan runcit penggunaan atau jika anda lebih suka, pembelian barangan dan perkhidmatan siap oleh pengguna dan perniagaan. Dengan mengukur permintaan pengguna untuk barangan siap, jualan runcit membantu mengukur nadi ekonomi. Perlu diingatkan bahawa kadar ini boleh dibezakan dengan kadar asas yang cenderung merangkumi spektrum produk yang lebih luas dan kadar teras yang mungkin mengecualikan produk seperti kereta dan stesen minyak. Walaupun itu tidak semestinya itu sahaja. Secara keseluruhannya, kadar ini biasanya dikeluarkan secara bulanan dan tahunan dan pecutan kadar di luar jangkaan pasaran akan cenderung untuk memberikan sokongan kepada mata wang masing-masing dan sebaliknya. Kemudian, kita ada indeks keyakinan pengguna. Penunjuk keyakinan pengguna cenderung untuk mengukur tahap keyakinan pengguna dalam aktiviti ekonomi. Pada asasnya, penunjuk dibentuk oleh tinjauan yang digunakan untuk mengukur tahap keyakinan pengguna terhadap keadaan ekonomi. Sebagai contoh, di zon Eropah, bacaan ini dikumpulkan daripada tinjauan kira-kira 2,300 pengguna di zon Eropah yang meminta responden menilai prospek ekonomi masa depan. Bacaan yang lebih tinggi menunjukkan keyakinan pengguna yang lebih tinggi. Secara keseluruhannya, tahap optimisme atau pesimisme yang mencirikan pengguna biasa dalam sesebuah ekonomi mungkin memberikan kesan kepada jualan runcit dan dengan itu, sumbangan pengguna purata terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, sekiranya bacaannya lebih tinggi daripada jangkaan, membayangkan tahap keyakinan yang lebih tinggi, kita mungkin melihat pengukuhan mata wang yang berkaitan dan sebaliknya akan berlaku jika bacaan menurun. Kemudian, kita ada keadaan perniagaan. Penunjuk keadaan semasa atau keadaan perniagaan biasanya dikumpulkan melalui tinjauan dan akan menunjukkan keadaan semasa yang sebenarnya untuk perniagaan. Bacaan ini cenderung untuk menunjukkan beberapa variasi yang sedikit berbeza bergantung kepada ekonomi yang ditinjau dan organisasi yang melaksanakan tinjauan. Bacaan ini dikeluarkan secara bulanan dan bacaan yang lebih tinggi daripada jangkaan akan membayangkan keadaan yang bertambah baik dan boleh memberikan sokongan kepada mata wang masing-masing. Manakala penurunan di luar jangkaan pasaran boleh melemahkan mata wang masing-masing kerana ia dianggap sebagai tanda negatif. Kemudian, kita ada sentimen ekonomi. Penunjuk sentimen ekonomi cenderung untuk mengukur keyakinan yang mencirikan perniagaan dalam ekonomi. Biasanya dalam tempoh jangka pendek. Contohnya, 6 bulan yang akan datang. Sekiranya bacaan penunjuk ini menunjukkan bahawa perniagaan kekal optimistik untuk tempoh tertentu dalam ekonomi, keadaan itu cenderung menjadi petanda positif bagi ekonomi dan dengan itu, mata wangnya dan sebaliknya. Dalam pelajaran seterusnya, kita akan membincangkan penunjuk lain yang perlu diperhatikan. That tends to be a positive sign for the economy and thus its currency and vice versa. In the next lesson, we will discuss other indicators to keep an eye out for.